Nama saya Nur Aina Syarah binti Abdul Razak dari kelas BA 2403C. Saya dan beberapa rakan saya ingin membahaskan mengenai topik realiti keupayaan dan pemberdayaan ekonomi Bumiputera era pandemik COVID-19. Sebagaimana yang kita tahu, penyakit coronavirus adalah topik yang paling membimbangkan di seluruh dunia termasuk Malaysia. COVID-19 ialah sejenis coronavirus yang baru ditemui yang akan menyebabkan jangkitan pernafasan pada manusia. Penyakit ini telah muncul di Wuhan, China. Terdapat beberapa kaedah-kaedah yang telah dilaksanakan oleh pihak kerajaan Malaysia bagi membendung masalah COVID-19 ini. Antaranya ialah dengan melaksanakan perintah kawalan pergerakan iaitu PKP, mewajibkan semua individu memakai pelitup muka, menjaga penjarakan sosial dan banyak lagi yang telah dilaksanakan atas arahan Kementerian Kesihatan Malaysia iaitu KKM. Dengan adanya kaedah ini, ia dapat mengurangkan risiko berjangkit dengan orang ramai. Selain itu, sekiranya semua wajib untuk tidak melanggar arahan tersebut, ia akan memberikan impak yang buruk kepada negara Malaysia. Antaranya ialah masyarakat di negara ini akan hilang peluang pekerjaan yang disebabkan oleh ekonomi Malaysia itu sendiri yang sudah merosot. Oleh itu, kita sebagai rakyat Malaysia haruslah mempunyai sikap yang bertanggungjawab dan tidak mementingkan diri sendiri. Kita haruslah mengikuti semua langkah-langkah yang telah ditetapkan oleh KKM supaya kita dapat menangani masalah ini. Seterusnya, latar belakang kajian. Kajian ini bertujuan untuk mengkaji realiti keupayaan dan perbedayaan ekonomi Bumiputera era pandemik COVID-19. Kebanyakan peniaga kecil dan sederhana yang dipelopori banyak terkesan akibat pandemik ini. Oleh yang demikian, kerajaan Malaysia telah mengambil langkah untuk menghulurkan bantuan kepada rakyat dengan mengumumkan ekonomi jangka pendek yang dikenali sebagai bencana untuk sepanjang pelaksanaan PKP ini. Dengan matlamat memperkasakan rakyat, melonjakkan perniagaan dan merangsang ekonomi, kerajaan telah membelanjakan sebanyak RM35 bilion serta plan yang merangkumi 40 inisiatif agar dapat membantu rakyat. Sepanjang era pandemik ini, terdapat permasalahan yang berlaku. Kesan besar akibat pandemik COVID-19 terhadap ekonomi negara turut melibatkan perniagaan Bumiputera. Tindakan intervensi strategik amat diperlukan bagi membantu golongan Bumiputera meraih peluang ekonomi dalam sektor berdaya maju dan mempunyai nilai tambah yang tinggi. Namun, sejak pandemik ini melanda keupayaan peniaga kecil Bumiputera untuk menjalankan perniagaan seperti biasa telah banyak terjejas. Pilihan yang ada sangat terbatas dan tidak berbaloi dengan modal serta keuntungan yang bakal diterima. Contohnya, kesan pandemik ini banyak menyaksikan peniaga kecil, terutamanya peniaga kecil dan sederhana terpaksa gulung tikar dan menanggung kerugian besar, malah ada yang terpaksa berhutang sekaligus mengakibatkan kadar pengangguran yang tinggi. Ini kerana kebanyakan usahawan tidak bersedia apabila mengumumkan PKP. Bagi pemilik perniagaan yang menggunakan kaedah konvensional, jualan mungkin runtuh pada ketika itu. Seterusnya ialah objektif kajian. Terdapat 3 objektif kajian, iaitu yang pertama, mengenal pasti impak realiti keupayaan dan pemberdayaan ekonomi Bumiputera era pandemik di Malaysia. Yang kedua, mengidentifikasikan cabaran yang dihadapi ekonomi Malaysia terutamanya dalam bidang perniagaan seperti perniagaan kecil, pengusaha syarikat dan semua yang terjejas akibat pandemik COVID-19. Yang ketiga, memberi cadangan dan pandangan untuk menyebarkan cara menangani, membantu dan keberkesanan untuk membangunkan semula ekonomi Malaysia di era pandemik ini yang dijangka mungkin
mungkin akan berlarutan jika tidak dibendung. Seterusnya, saya akan sambung bahagian kajian literatur. Dunia telah melalui fasa yang paling mencabar dalam sejarah akibat kesan COVID-19 yang telah mencetuskan krisis kesihatan dan ekonomi dalam masa yang sama. Negara menghadapi gelombang ketiga pandemik COVID-19 pada awal September 2020. Berikutan situasi ini, kerajaan telah melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat iaitu PKPB, iaitu PKP dengan sekatan yang lebih longgar bagi memastikan keseimbangan antara perlindungan kesihatan awam dan kelangsungan hidup rakyat. Bagaimanapun, kerajaan kemudiannya terpaksa mengenakan kawalan yang lebih ketat melalui PKP 2.0 berikutan peningkatan kes jangkitan yang sukar dikawal pada waktu tersebut. Pelaksanaan PKP 2.0 telah menimbulkan ketidakpastian sama ada negara akan dapat mencapai tahap pemulihan ekonomi seperti yang kita mahu. Kajian oleh MIDF Research meramalkan bahawa PKP 2.0 akan menyebabkan peratusan pertumbuhan ekonomi Malaysia menurun sebanyak 0.7 sehingga 0.9 pada 2021. Walau bagaimanapun, analisis penyelidikannya yakin impak PKP 2.0 tidak akan seteruk PKP yang sebelum ini. Memandangkan sektor ekonomi penting seperti pembuatan, pembinaan, perdagangan dan pengedaran telah dibenarkan beroperasi. Pelbagai inisiatif telah dilaksanakan oleh kerajaan Malaysia sepanjang tahun 2020 untuk terus memacu pemulihan ekonomi negara, termasuk memperkenalkan 4 pakej rangsangan ekonomi iaitu Prihatin Plus, Penjana dan Kita Prihatin bernilai 305 bilion yang mengutamakan kebajikan semua lapisan masyarakat. Seterusnya ialah metodologi kajian. Kertas kerja ini secara umumnya menganalisis hubungan di antara pandemik COVID-19 dan ekonomi di Malaysia, di mana tinjauan literatur dan kajian-kajian lepas adalah digunakan dalam memahami cabaran dan impak yang berlaku melalui 3 sumber. Sumber yang pertama ialah sumber rujukan berautoriti seperti kajian PhD, master, laman web, jurnal kertas, penulisan akhbar dalam talian dan analisis hasil penyelidikan lepas. Sumber yang kedua ialah sumber rujukan bercetak dan berelektronik yang diambil di laman-laman sesawang berautoriti seperti ResearchGate, Google Scholar dan lain-lain. Dan yang terakhir ialah laman web seperti laman web JAKIM, Majlis Agama Islam, blog Mufti dan para ilmuwan Islam, majalah dan lain-lain juga dipilih sebagai sumber rujukan sekunder. Seterusnya ialah analisis pendapatan. Berikut adalah beberapa kesan yang dialami oleh ekonomi bumi putra sepanjang COVID-19 berleluasa. Antaranya ialah perusahaan kecil terima kerugian, terutamanya industri kecil dan sederhana terpaksa gulung tikar dan menanggung kerugian besar. Menurut Malaysian Global Innovation dan Creativity Centre, lebih kurang 40% daripada syarikat perusahaan kecil dijangka akan berhenti beroperasi sekiranya COVID-19 masih berleluasa. Bagi perniagaan yang terkesan, mereka telah menghadapi beberapa kesukaran sepanjang tempoh kemerosotan ekonomi akibat COVID-19, antaranya ialah masalah kekurangan pelanggan. Ia memberi kesan kepada perniagaan kerana jika pelanggan tiada, bermakna keuntungan juga kurang untuk suatu perniagaan itu. Seterusnya ialah sektor pendidikan terjejas. Sektor pendidikan juga tidak terkecuali kerana ia adalah sebagai langkah berjaga-jaga untuk memutuskan rantaian penularan wabak COVID-19 seperti sekolah dan institusi pengajian tinggi IPT diarahkan tutup dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Terdapat beberapa implikasi dalam menjayakan pembelajaran secara atas talian, antaranya ialah kebolehcapaian internet. Menurut berita harian, 52% pelajar di Sabah tidak mempunyai akses internet dan alat telekomunikasi.
Selain itu, tular video di media sosial di mana seorang pelajar Universiti Malaysia Sabah memanjat pokok untuk mendapatkan lipatan internet, dan ia tidak berlaku kepada seorang pelajar sahaja, malah ramai lagi pelajar yang turut terkesan. Pelajar juga perlu pandai untuk menguruskan emosi, kerana jika mereka tidak menyesuaikan diri dalam pembelajaran tersalian, ia boleh menyebabkan stres atau burnout, stres yang melampau kepada pelajar. Selain itu, industri pelancongan turut terjejas. Jika industri pelancongan terkesan, maka perniagaan seperti perhotelan, tekstil, perniagaan juga akan merundum. Menurut laporan Persatuan Hotel Malaysia, terdapat 90 buah hotel yang terpaksa ditutup kerana sejak PKP berkuat kuasa. Seterusnya ialah sektor teknologi terjejas. Terdapat beberapa permasalahan apabila pemohon pekerja meningkat, tetapi iklan pekerjaan kurang menyebabkan ramai yang tidak bekerja. Menurut Harian Metro, kadar pengangguran di negara ini sebanyak 3.5% hingga 5.5% ketika penularan COVID-19. Antara salah satu faktor yang menyebabkan kadar pengangguran tinggi di dalam negara ialah lambakan graduan. Difahamkan bahawa jumlah graduan baru daripada institusi pengajian tinggi yang melebihi keperluan tenaga kerja. Terima kasih. Kesimpulannya, sebagai sebuah ekonomi terbuka, Malaysia telah terjejas teruk akibat pandemik COVID-19 yang telah memberi kesan serius kepada sektor utama dalam negara. Kesan daripada langkah PKP yang dilaksanakan oleh kerajaan telah mencetuskan gangguan kepada banyak perkara seperti gangguan rantaian bekalan, permintaan yang lebih rendah, pengangguran yang lebih tinggi, sentimen pengguna yang lemah dan keyakinan perniagaan yang rendah di seluruh negara. Pihak kerajaan Malaysia sewajarnya menggiatkan usaha untuk membantu ekonomi negara dengan melaksanakan inisiatif peningkatan pendapatan dan program pembinaan kapasiti di kawasan bandar dan luar bandar. Kerajaan seharusnya menggunakan kesukaran ini sebagai peluang untuk pembaharuan ekonomi dan membangun semula dengan lebih baik. Sekian, terima kasih.